Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Okey, sorry. JM baru tadi lepas solat, lepas tu apa ni, touch-up sikit lah sebab nak live kan dekat dengan korang kan. Okey, so JM touch-up sikit. Okey, JM kan memang tak ada pakai bedak lain tau. Memang inilah bedak JM daripada BB daripada BB cushion ni. Okey, BB manja ni dikeluarkan. Alright, inilah bedak JM. Tak boleh putus. Kalau ada beberapa macam stok tinggal sikit kan, sebab bila nak buat ni dia lama tau. Dia ambil masa 45 hari macam tu dekat kilang. So JM terpaksa lah macam ada 10 unit tu dah tak boleh jual dah. Untuk semua untuk diri sendiri je. Okay, alright, petang ni bersama dengan JM, kita just sembang-sembang pasal garam ni. JM jarang sangat nak cerita pasal garam dekat live, tapi petang ni JM saja nak sembang-sembang. Best ke mandi garam ni kan? Okay, so JM dah siap dah.
Alright, okay. Hai, okay, Waalaikumsalam. Siapa dengan JM tadi? Okay, so JM dah siap dah. Okay. Makeup simple je. Okay. Best ke mandi garam. Okay, so JM nak tengok siapa dengan JM hari ni. Okay, tadi, hai. Okay, JM ada Kak Fairuz, JM ada siapa lagi ni? Okay, Suryani, Waalaikumsalam. Chuja, Iza, Nur Ima, Waalaikumsalam. Ima, Nurul Hamimi, Waalaikumsalam. Okay, Syafari ada ke? Selalu Syafari ada. Okay, siapa lagi? Fia. Lagi siapa? Cik Sunuru, Roha, Waalaikumsalam Roha. Okay, Iza. Okay, Iza. Lagi siapa lagi? Syafatin. Okay, Humaira, Waalaikumsalam. Okay, Kak Fairuz, Kak Ita daripada Kota Tinggi, Fatimah Zahra, Norin, petang. Umul, okay. JM flight pukul berapa? Itulah, flight sekarang petang sekarang. Kau tunggu tau, Umul. Okay, Kak Mazna, okay, alright. Flight JM ke Terengganu? Cewa, mana ada flight? Ada. Kak Ita pun guna BB manja. Ya, betul. Betul Kak Ita, sebab JM memang sebenarnya formula BB manja ni, okey, formula BB manja ni JM ada pakai satu, JM ada pakailah satu BB cushion sebelum ni tau. Mahal sangat harganya. Harganya adalah RM260. Memang brand yang sangat mahal lah, sangat terkenal. 260. So bila 260 dia bagilah satu refill dia kan. Satu refill dia. So kalau bahagi dua pun dah mahal juga kan. 260 bahagi dua pun dah mahal juga. So apa yang JM buat, macam nak gunakan formula yang sama, tapi JM value added kan dengan minyak lintah dalam BB cushion ni. So dia jadilah formula JM sendiri. Okay, so jadi JM memang suka sangat sebab bila pakai dia bagus, dia glowing tau. Dia senang sangat nak pakai. Okay, then dia glowing. So itu yang JM buat ni. Jadi bila JM dah buat sendiri BB cushion ni, memang JM tak beli mana-mana produk yang kat luar sana sebab kulit JM ni dia sensitif tau. Hai Rin. Okay, Mas Rina. Kulit JM ni dia sensitif dan dia mudah sangat macam beruam, dia gatal-gatal. JM sensitif lah. So memang jadi bila BB cushion ni memang JM tak boleh nak memang kalau dekat rumah tu ya Allah berbekas-bekas berbekas-bekas ni lah. Memang tak ada. JM memang seriously JM kalau JM buat produk, kalau JM kata JM pakai, JM pakai. Itu JM lah. Itu JM. Okay, hai Puan. Okay. Alright, so yang tu itu JM lah. JM memang kalau JM buat produk, itu JM pakai. Macam samalah macam JM bila JM buat produk garam kan, buat produk garam mandian kan, JM memang menggunakan produk JM sendiri. Waalaikumsalam Kak Jelita. Okay, hai Nur Mazliana. Apa khabar? Waalaikumsalam Yana. Okay, hai Azianora. Apa khabar? So macam tu jugalah dengan mandian garam ni. JM kalau setiap kali mandi lah, asal mandi je mesti ada garam.
Asal mandilah, tak kisahlah kalau mandi tengah hari, mandi pagi garam, mandi tengah hari garam, asal mandilah. Okey, asal mandilah kan. So yang tu. So jadi memanglah JM suka sangat BB cushion ni, memang sangat. Dan dia lagi pun dia mudah, tak payahlah nak pakai bedak-bedak lain. Dia tak payah nak pakai bedak-bedak lain. Okey, dia tak payah nak pakai bedak-bedak lain. Dia sebab JM ni jenis yang tak ada nak bersiap-siap sangat tau. Jadi macam BB cushion ni sangat-sangat, BB manja ni sangat-sangat bagus. Senang sangat bila tepek-tepek-tepek je kan. Dia dah ni. Mula-mula kita pakai dia macam agak basah tau. Basah lah. Macam yelah, lepas tu dia kering. Dia bagus sangat. Dia sedap sangat. Okey, so itulah. Okey, jadi petang ni JM nak sajalah nak sembang dekat korang kan petang ni. So itulah JM juga nak ucapkan JM sangat-sangat simpati dengan keadaan dekat mana? Dekat Kedah kan. Okey, dekat Kedah sekarang ni, dekat area Gunung Jerai kan. Dia punya kunci air pecah kan. So kita doakanlah thank you. Kita doakanlah semoga mereka kat sana Allah sentiasa Allah lindungi semua insya-Allah. Okey, jadi tolong sharekan petang ni. JN nak bersembang-sembang dengan anda semua petang ni. Okey, selamat berpuasa kepada yang berpuasa hari ni 10 Muharram. 10 Muharram. JM pun macam, sebab JM anak Muharram tau. JM lahir pada Muharram. So JM lahir pada Muharram, pada 18 Muharram. Okey, so JM ingat nak hari tu nak buat apa Hari tu biasalah JM kan suka masak kan. JM kan suka masak. So ingat nak masak. Okey. Alright, tertarik dengan produk Aura Rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mazna. Okey, so Aura Rezeki, ada yang tanya JM, Aura Rezeki ni macam mana nak jadi ahli, berapa bayar kan? Okey, untuk pengetahuan you all semua, okey, anda tolong sharingkan video ni mungkin ramai lagi yang ramai lagi yang nak tahu kan bagaimana nak jadi ahli Aura Rezeki kan. So senang je. Jadi ahli Aura Rezeki tak ada yuran pun. Kita tak kenakan yuran pun. Tak kenakan yuran RM10 ke, tak kena yuran RM30 ke, RM50 ke, Untuk jadi ejen Aura Rezeki, hanya buat pembelian saja dah boleh jadi ejen. Maksudnya buat pembelian, ada syarat je lah. Buat pembelian minimum berapa syarat dia dah boleh jadi ejen. So mudah sangat. Anda beli syaratnya, anda beli produk Aura Rezeki pun dengan harga ejen dah tu. Dengan harga ejen sahaja. Okey. Okey, so mungkin ialah ada yang tanya juga kan berapa ratus kan untuk jadi ejen Aura Rezeki. Jadi ejen Aura Rezeki serendah RM160 itu jadi membership lah. Jadi membership, buat pembelian dengan harga RM160. Okey, dah boleh jadi member dah. Lepas tu untuk jadi ejen RM650 sahaja. Okey, untuk jadi stokis, stokis sebenarnya kan anda kena take note kat sini tau JM akan rombak balik marketing plan marketing plan untuk Aura Rezeki insya-Allah. So bagi tahun 2020 ada rombakan baru, berkemungkinan kita nak naikkan harga untuk jadi stokis ni kepada RM5,000. Jadi bagi anda yang memang bercadang-cadang tahun ni nak mulakan bisnes Aura Rezeki dengan nak jadi stokis, okey, silalah ambil perhatian. JM tak nak nanti bila
nanti bila JM dah ubah balik marketing plan, sebab JM tak pernah ubah tau selama 7 tahun Aura Rezeki. Nak jadi stokis hanya jumlah yang sebanyak tu sahaja, tak pernah ubah sebelum ni untuk jadi stokis. Jadi ejen, tak pernah ubah harga jadi okey, JM akan buat rombakan untuk sistem untuk untuk jadi stokis, berkemungkinan dengan bermula RM5,000 berkemungkinan jadi mana yang anda yang nak jadi stokis, silalah jadi stokis dengan jumlah yang sedikit sekarang. Nanti bila dah mahal lagi okey, hari ni JM pakai kuning. Sebab actually daripada semalam lagi kan macam sakit kepala. Semalam pun lepas buka puasa pun macam kepala sakit. Lepas tu macam mual, macam mungkin angin kot kan, perut tu kan, angin kan. Sebab JM pun ada gastrik kan sebelum ni. So jadi bila buka tu mungkin angin tu naik ke atas dan boleh buat muntah kan. Jadi so daripada malam tadi macam macam badan pun tak berapa nak bagus. Okey, so hari ni tadi dah ambil dah, sebenarnya dah ambil baju warna sejuk, warna sejuk, warna biru, baby blue. Lepas tu JM kata baby blue nanti lagilah lembik kan, macam lagilah sejuk je kan, tak ada semangat. So jadi JM capai baju warna kuning untuk hari ni. Supaya apa? Supaya untuk semarakkan lagi semangat diri, menyuntik lagi, membangkitkan aura ataupun membangkitkan energi, semangat diri untuk hari ni. Tak nak lembik-lembik. JM memang tak JM tak benarkanlah diri ni nak lembik-lembik ke apa ke kan. Sebab apa yang kita nak buat hari ni, kita buat untuk diri sendiri. Jadi rugi bila kita lembik-lembik, bila kita down, bila kita lemah-lemah, bila kita macam monyok sana, monyok sini, rugi. Rugilah sendiri. Jadi tak nak macam tu. No. So kita kena ciptakan setiap hari ni. Betul tu Kak Mazna. Kita kena sentiasa, kita kena setiap hari ni menciptakan semangat diri untuk diri kita. Tahu? Jangan lembik-lembik tu. Tengok pun jadi semangat kan. Itulah. So tak boleh lembik-lembik. Hidup ni jangan lembik-lembik. Rugi diri sendiri. Hidup ni lembik-lembik, lemau, merintih lah kan, meratapilah, duit tak ada lah, itulah, inilah, come on lah kan. Betul, tak nak lah lembik-lembik ni kan. Kena semangat. Kena pula kan, nanti kita dah lah lembik, pasangan kita pun lembik juga. Hampir tak jadi apa-apa pun kan, asyik lembik je kan. Semangat, hidup ni kena semangat. Hidup ni kena semangat. Semangat tu kena cari setiap hari. Sebab tu JM selalu sarankan bestnya mandi garam ni. Biarlah orang kata mandi garam ni syirik lah, biarlah orang kata mandi garam ni karut lah. Sebab yang nak hidup, yang nak teruskan hidup tu JM. Yang nak semangat tu kita ni, bukan orang lain. Kalau kita dah tahu dah khasiatnya, garam ni bagus untuk menyemarakkan diri, untuk semangatkan diri, tak salah kita guna sebagai asbab, tak salah kan. So itu JM lah. Kalau orang lain ada cara orang lain sendiri bagaimana nak semangatkan diri sendiri, tu terpulang. Kau carilah semangat kau sendiri. Ini cara JM. JM tak tahu cara orang lain. Lantak engkau lah kan. Tapi JM selalu ingatkan, semangat diri ni kena ada setiap hari. Setiap hari. Kau kalau lembik je kan, macam mana nak buat benda kan. Nak masak pun malas. Kalau lembik je nak masak pun malas. Nak makan tu untuk sendiri pun malas. Sebab apa? Sebab lembik sangat kan. Macam mana nak kenyang? Kalau masak pun tak nak, lembik kan.
Macam tu lah kan. So jadi okey. So hari ni JM nak cerita best ke mandi garam ni memang best. Best ke mandi garam memang best. Okey, yang mana JM dah usahakan produk mandian garam ni, JM dah usahakan dah 7 tahun dah JM usahakan produk garam. JM mengamalkan produk mandian garam ni daripada tahun 2014 lagi. JM mengamalkan. Ketika itu JM hilang semangat diri. Ketika itu JM hilang keyakinan diri, bisnes jatuh, tutup bisnes ketika itu, duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, otak pun tak boleh nak fikir ketika itu, tak tahu nak buat apa kan. Lama-lama jadi merah aku punya muka ni kan. Sebab apa ni gincu tadi kan. Gincu ni sebenarnya pakai sikit je kan. Boy kau kejap lagi dia merah menyala lah ni. Allahuakbar. Sebab JM tadi tak perasan sangat sebab mungkin terpakai banyak kan. So okey lah. Sesekali kan. Nampak merah, nampak pink-pink macam ni kan. Okey lah. Okey, so jadi itulah. So asalnya JM gunakan garam ni, asalnya JM gunakan garam ni disebabkan oleh itulah tak ada semangat diri ketika itu, dan JM tak ada semangat diri dan hilang keyakinan diri. Korang bayangkan ya, hilang keyakinan. Saya pun dah 5 tahun mandi garam. Bagus, alhamdulillah. Pulai Herbs terima kasih. Awet muda. Ya betul, sebab apa yang ada dekat garam ni dia ada sulfur. Sulfur macam itulah. Dia adalah mineral yang mineral untuk awet muda, melambatkan proses penuaan. Itu yang rata-rata lah orang cakap, mandi garam ni awet muda, mandi garam awet muda. JM tak nafikan sebab tim JM, ejen JM ni, ya Allah kan, ejen JM ni semua yang dah legend korang tahu. Korang tahu kalau hari ni kan korang tengok founder kat luar sana kan, founder kat luar sana semuanya muda-muda. Bila orang tanya aku ni umur berapa kan, ya Allah, lebih 20 tahun lebih jauh daripada mereka. Allahuakbar. Tapi tak apalah kan. Tak apalah kan. Okey. So itulah jadi itulah mandi garam ni sangat baguslah diamalkan. Si pipi merah aduh. Okey, dalam Aura Rezeki ni mungkin ada yang tanya, dalam Aura Rezeki ni ada ke copywriting yang kita dah siapkan, dah sediakan, ataupun ada ke support group untuk ejen-ejen, Allah. Okey, dalam Aura Rezeki ni semuanya kita sediakan. Semuanya kita sediakan. Okey, apa yang HQ sediakan adalah latihan keusahawanan secara percuma. Okey, yang tu. Okey, kita buat ada banyak kali lah. Maksudnya dalam sebulan tu ada beberapa kali kelas produk, apa pun kita nak menjual ataupun kita nak sharing kepada orang lain, tak apalah, kita tak payahlah cakap menjual. Nanti kalau kita cakap menjual, kita macam nak menjual sangat. Okey, bagaimana kita nak share kepada orang lain, kita perlu ada ilmu produk. Kan, so jadi ilmu produk pun okey, pihak HQ sediakan secara percuma. Tak rugi, baru jadi ejen selama ni tak tahu pun. Oh ya ke, Allahuakbar. Tak apa, rezekinya Allah dah kata sekarang, Allah katakan InsyaAllah, InsyaAllah. Mungkin kalau dulu kalau Allah kata buat pun mungkin tak ada persediaan untuk diri, ataupun JM sendiri pun, HQ sendiri pun tak menyediakan persediaan yang bagus. Mungkin Pulai Herbs kan, mungkin. Dan lepas tu sekarang Allah baru nampakkan ataupun baru bukakan. Adakah website percuma? Ada kan website percuma untuk ejen-ejen.jm. Oh ya, website percuma. Okey, nanti JM pertimbangkan. JM tengok kat situ VI
Okay, so jadi yang tu okay, then apa lagi kita siapkan kelas-kelas, okay, bimbingan produk. Lepas tu kita juga adakan kelas-kelas bimbingan bagaimana nak kira-kira duit. Nak bisnes, kenalah tahu berapa keuntungan satu produk, kenalah tahu berapa persen keuntungan satu produk, kan? Lepas tu pula bila kita kena tahu bab kira-kira, dan satu lagi kita kena ada target juga, target untuk diri kita, bisnes kita, kan? Okey, bisnes kita. Jadi bila kita buat bisnes mestilah kita ada target. Macam JM, contoh macam JM, okey, sebulan JM punya target untuk bulan ni, untuk bulan ni ke 500,000 macam tu lah, kan? Okey, so JM ke arah target ke 1 juta sebulan. Jadi bagaimana kita nak rancang ataupun bagaimana kita nak merealisasikan benda tu boleh jadi. Jadi di Aura Rezeki juga untuk ejen-ejen, stokis pun kita ada kelas yang macam tu. Kelas yang macam tu. Jadi sekarang ni you all, kelas sekarang ni tak macam dulu. Kalau dulu kena pergi HQ, kena belajar, kena face to face, kena banyak lah kat situ. Kalau ikutkan banyak modal yang kita kena keluarkan. Mungkin nak pergi HQ ataupun nak pergi agensi tu sendiri, dah kena maksudnya kena isi minyak dulu. Waalaikumsalam Cik Hani. Nak kena isi minyak dulu, lepas tu nak belanja minum dulu. Yelah, mesti nak makan tengah hari apa semua, kan? So banyak belanjanya. So bisnes norma baru sekarang ni sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Hanya dekat rumah pun bimbingan secara percuma. Anda cuma gunakan tenaga anda je. Anda cuma gunakan masa anda je untuk belajar. Kalau semuanya percuma, semuanya diadakan, tapi kita masih lagi beralasan pun tak boleh juga nak bisnes. Nak bisnes ni kena kuat, sahabat semua. Kena kuat, kena rajin, kena berani. Bila kita tak kuat dengan cabaran-cabaran, kita buat apa pun tak boleh jadi. Bila kita tak kuat dengan cabaran, bila kita tak rajin, bila kita tak kuat untuk untuk menepis kemalasan tu, buat apa pun tak jadi. Impianlah besar mana, berimpianlah besar mana, tapi bila anda tak ada tindakan, anda tak ada tindakan, anda tak ada keberanian, anda tak ada kerajinan pun tak boleh juga. Semua benda tu seiring tu. Tak boleh hanya ada impian sahaja, tapi nak merealisasikan tak boleh, tak nak, kan? Tak nak tempuh, takut, takut tak jadi, takut gagal, takut rugi, takut bimbang, takut, semuanya takut, kan? Jadi susahlah macam tu. Sama, permulaan JM buat bisnes pun sama, tapi kita kena tepis lah, kita kena kuat lah untuk menepis kemalasan diri tu. Kalau hari ni kita orang yang tak fokus, suka sangat lompat-lompat buat bisnes, okey, kali ni bagi peluang pada diri sekurang-kurangnya 3 bulan. Sekurang-kurangnya 3 bulan dalam satu bisnes tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan. Selewat-lewatnya 6 bulan. Tengok apa yang kita capai. Mesti ada pencapaian. Mau tidak, mana tak. Mesti ada pencapaian. Mesti ada. Buat sesuatu mesti ada pencapaian. Tak banyak pun, sikit ada pencapaian. Mana ada. Kecuali sebab kita ni banyak kategori orang ni, kategori perangai, kategori attitude ni banyak. So kita dah kenal pasti kan kategori kita yang mana satu melalui potensi diri, melalui tarikh lahir hari tu, kan. Jadi ada orang yang suka, yang masuk bisnes, lepas tu dia nak menonjolkan diri, nak menonjolkan diri, dan ada orang tu nak
dirinya diberi perhatian. Ada juga yang macam tu. Jadi tak boleh korang untuk buat bisnes mula-mula kan. Tapi kalau nak dapatkan perhatian daripada orang, kenalah buat sesuatu. Kenalah majukan diri supaya orang boleh ikut kita. Supaya orang boleh ikut kita. Tapi jangan sesekali bila nak berjaya ni menjatuhkan orang lain. Jangan sesekali bila nak berjaya, bila nak naikkan diri ni, tapi dalam masa yang sama kita menjatuhkan orang lain. So macam mana? So tak betul tu. Salah tu. Salah sangat-sangat. Untuk apa ni? Untuk berjaya ni, berjayalah atas kaki sendiri. Jangan sampai nak berjatuhkan orang lain. So tak bagus kat situ. Okay. Alright, betul tu Umu, mantapkan diri. Tak bolak-balik. Ya, betul tu Iza. Kan Iza Ghaffar antara orang yang berpengalaman lah dalam perniagaan. Antara orang lama yang lebih kurang macam JM jugalah dalam perniagaan. Macam Roha pun antara orang-orang lama. Jadi bila kita orang-orang lama ni, kita buat cara betul lah. Kita buat cara baik lah. Biarlah kita lambat, tak apa. Biarlah macam JM ni lah, orang pun tak berapa nak kenal kan. Okey, untuk berjaya kita kena jayakan anak buah dulu. Betul tu. Barulah diri akan naik berjaya. Kita kena menjayakan orang lain di bawah kita, barulah diri akan turut berjaya. So itu betul tu. Ni apa ni, Pulai Herbs betul sangat tu. Okey, so macam tu lah. Jadi yelah, macam JM ni mungkin tak ramai yang kenal kalau tengok. Tapi bagi JM tak kisahlah, yang penting orang dapat khasiatnya melalui perniagaan JM kan. Orang dapat manfaatnya dari produk JM. So alhamdulillah, itu dah satu kejayaan buat JM. Biarpun orang tak ramai kenal siapa JM, so tak mengapa. Tapi biarlah orang tak kenal siapa JM, tapi orang kenal produk JM untuk apa. InsyaAllah. Alhamdulillah, pelan-pelan, tak apa. Bisnes ni mana ada yang terus-terus kau nak jadi. Terus-terus kau nak jadi, kau nak dipakaikan crown. Tak boleh. Kita bermula daripada step by step, bermula daripada bawah. Sebab untuk bisnes ni tak ada jalan pintas pun. Untuk berjaya tak ada jalan pintas. Untuk berjaya tak ada jalan pintas. Tanyalah mana-mana leader. Tanyalah mana-mana leader kan. Nak berjaya tak ada jalan pintas untuk berjaya. Pasti melalui sakit, pedih, kecewa, terluka, gagal. Mesti anda lalui. InsyaAllah. Okey, jadi itulah best ke mandi garam ni? Best sangat mandi garam. Best sangat mandi garam ni. So mana yang tak pernah nak cuba untuk mandi garam, silalah amalkan mandi garam. InsyaAllah anda akan dapat merasakan satu, apa yang Allah turunkan dekat bumi ni kan. Kan tak ada benda yang sia-sia Allah turunkan. Pasti ada manfaatnya untuk hambanya kan. Termasuklah garam ni. Okay. So itulah yang bila yang tahu pasal garamnya, bestnya garam ni, dia tak ada rasa masin. Dia rasa manis je garam ni. Kan. Garam apa tu JM yang bila dipakai rasa manis? Garam aura rezeki lah kan. JM yang penting ini jariah kita sebagai perawat. Betul tu Pulai Herbs kan. Betul tu. Sebab kejayaan ni bukan diukur pada berapa banyak duit yang ada dalam bank tu. Bukan diukur pada berapa banyak berapa besar kereta kita pakai, berapa besar rumah kita. Tak. Kejayaan kita ni sebenarnya, bila kita berjaya, bila kita berkongsi sesuatu dan orang, contohnya lah JM bagi contoh lah hari ni kan. So JM sebagai pengasas, sebagai founder,
berapa ramai orang yang dah JM jayakan, dapat dapat income duit-duit tambahan RM500, RM1,000, RM2,000, RM3,000, malah ada yang sampai RM10,000 sebulan. So bagi JM itu adalah kejayaan besar untuk diri JM. Untuk diri JM sebab dapat menambah nilai baik untuk tim JM. Macam itulah juga anda. Bagi anda mana yang ada tim dekat bawah, anda kena berbangga dengan diri anda tau. Walaupun kita tak nampak kejayaan dia ada kereta besar, walaupun kita tak nampak kejayaan tim kita tu dengan rumah yang besar, dengan duit yang banyak, tapi kan bagi JM lah, Waalaikumsalam Zuraini. Okey, bagi JM lah kan, dengan kita dapat menambah baik, okey, sambil mandi. Okey, dapat menambah baik nilai hidup orang dengan hanya tambahan duit sebanyak RM500, RM1,000, itu dah satu kejayaan. Itu dah satu kejayaan. Bagi JM itu satu kejayaan. Okey. So ada tak apa-apa yang you all nak tanya JM? Okey, syukur alhamdulillah rezekikan pintu aura rezeki sebagai perantara. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Macam Umul antara yang ialah sebulan lebih jugalah, hampir-hampir jugalah kot, RM10,000 sebulan macam tu. So jadi tak apalah, kita biarlah biasa-biasa je kan. Dan satu lagi JM nak ingatkan, JM sebagai founder, JM tak nak lah. Sekarang kan dunia TikTok kan, dunia TikTok tu macam dunia tipu-tipu je kan. Kadang-kadang ambil gambar orang lain untuk jadikan bahan marketing, so macam tak bagus pula kan. So JM nak ingatkan you all, jangan nak terpengaruh sangat disebabkan nak view yang banyak, disebabkan nak orang follow kita kan. Kita buat pula konten-konten marketing yang tak berasas tu, sehingga kan ambil gambar orang lain, ambil kereta orang lain untuk dijadikan sebagai RM30,000 je. Amin. So dijadikan bahan marketing. So tak nak lah macam tu kan. Jaga baik tau, kena jaga baik nama JM juga. Kita hari ni seperti yang you all tahu, Aura Rezeki ni dia jual produk yang baik-baik, kan. Jadi marketingnya pun kenalah baik-baik. Tak bolehlah nak menipu-nipu, nak bohong-bohong ni, tak bolehlah, janganlah. Kita nak keberkatan, biar sikit tapi muai. Biar sikit tapi muai, tapi barokah. Biar sikit tapi barokah daripada banyak tapi tak berkat kan. Sekejap je habis. Okay. Alright. So ada tak siapa nak tanya? Ada tak siapa nak tanya? Ada. Hai, JM dah terpakai lebih pula kan. Dah macam Cina bangsawan pula aku ni kan. Pakai gincu terlebih pula kat pipi ni. Okay, alright. So itulah, jadi muai biar sikit tapi berkat insya-Allah. Betul tu Umul. JM nakkan yang macam tu je lah. Dan kita kena jadikan diri kita ni sebagai orang yang terawal untuk membantu orang lain. Maksud JM tu, kopi aura boleh untuk habis berpantang boleh, tak ada masalah pun. Boleh, tak ada masalah pun. Okey, bagi JM apa tadi lupa pula. Okey, right. So itulah kan, bagi JM, biarlah kita biarlah kita buat cara yang baik-baik lah kan. InsyaAllah.
Dan satu lagi, kita jadilah orang yang paling awal untuk membantu orang lain. Okey, sepanjang berpantang. Ejen saya minum kopi Aura sepanjang berpantang. Ya, insya-Allah tak ada apa-apa. Dia tak ada rasa ramailah yang tengah berpantang tak ada pun rasa sebu ke, tak ada pun rasa macam pening ke. Even orang yang tak biasa minum kopi, bukan orang lah, ini JM cerita pasal JM lah. JM kalau pergi mana-mana, kalau pergi Starbucks lah, kalau pergi Starbucks, JM tak akan ambil kopi, sebab JM bukan peminat kopi. JM akan ambil hot chocolate, sebab JM ni antara orang yang minum kopi, dia jadi blur, dia jadi hayal, dia jadi pening, dia jadi mual, dia jadi macam macam mual, macam mengantuk. Orang minum kopi elak untuk mengantuk. Waalaikumsalam Cikgu Syida. Orang minum kopi untuk elak mengantuk, tapi JM minum kopi dia akan jadi blur, jadi mengantuk, jadi macam berat kepala, macam tu. Itu JM. So, bila JM sendiri nak keluarkan kopi, ni JM ada kopi Aura Rezeki ni, bila JM sendiri nak keluarkan kopi, JM sangat-sangat mengambil berat tentang ni. Tentang bila minum tu sakit kepala, sebab JM nak minum. Rugilah bila kita buat, bila JM menghasilkan ataupun mengusahakan menghasilkan kopi JM, rugilah jika JM tak boleh nak minum sebab sakit kepala, rugi sangat. Sebab tu JM sangat-sangat mengambil berat. Kalau you all tengok kita di Aura Rezeki ni, kita ada nutrition fat ni, maklumat pemakanan. Kita ada maklumat pemakanan dekat sini. Berapa banyak kandungan, berapa banyak apa semua kan. So itulah JM sangat-sangat utamakan sebab JM nak minum. Rugi. JM nak minum. Betul tu, sebab JM sendiri antara orang yang ada gastrik. Yang ialah gastrik kan, pedih-pedih perut apa semua kan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. JM boleh minum. JM suka sangat. JM suka sangat bila dapat minum kopi. Kalau tak sebelum ni, minum kopi apa pun tak boleh. JM dia rasa macam mual, dia rasa sendawa je. Sendawa macam tu. Ya Allah, tak boleh sangat. Macam seolah-olah macam JM ni makan nangka ataupun makan buah cempedak. Macam tu lah. Dia akan rasa macam mual, perut kembung, macam nak sendawa, macam tu. So jadi bila JM menghasilkan kopi ni, bukan senang tau nak hasilkan kopi ni. Bukannya pergi dekat kilang kopi tu tunjuk rasa yang ni sedap, rasa yang ni sedap, lepas tu buat. Bukan JM tak buat macam tu. Bagaimana JM nak buat kopi ni, Allah Akbar, ambil masa 4 bulan dengan boleh dikatakan setiap hari ada sahaja sampel yang datang dan JM minum, rasa, tulis apa kurangnya kat sini, apa lebihnya kat sini, apa yang perlu ditambah, apa yang nak jadi sedap, apa yang kat creamy ni macam mana, yang kat original tu macam mana. Allahu Akbar. Kadang-kadang ketika itu rasa nak give up sangat, tapi disebabkan semangatnya nak menghasilkan kopi yang best, yang boleh JM minum sendiri, yang tak pening kepala, tak sakit kepala. Itulah so memang sedap. Bukan nak puji barang sendiri tau. Tak percaya korang tanyalah. Korang cubalah. Mana yang tak pernah cubalah. Rasa sedap dan eksklusif, alhamdulillah. Macam husband JM, tiap malam lah kopi. Belum lagi kat tempat kerja. Kat tempat kerja nanti kadang-kadang pukul 10 tu nanti dia kata air tak ada dia kata. Kat tempat kerja, dekat office ada kopi je lah kan. So buat kopi. Alright, so bagus tau. Yang mana JM dalam kopi ni dia ada kurma, dia ada serbuk mutiara untuk baguskan kulit kita. Dia ada memang wajib puji barang sendiri. Aduhai. So dia ada saffron, bagus saffron bagus untuk ingatan. Lepas tu dia ada garam bukit, of course JM punya
JM punya ada garam bukit. So yang terbaru JM minta lab tengah usahakan untuk dapatkan. JM nak buat vanilla chocolate ice cream. Tapi boleh bancuh. Maksudnya vanilla chocolate ice cream ni yang boleh bancuh panas dan boleh bancuh sejuk. Ya Allah, sedapnya kan. InsyaAllah. Doakan tahu, sebab bukan mudah nak buat. Walaupun JM dah cakap sekarang ni, tapi belum tentu 2 bulan boleh keluar, belum tentu 3 bulan boleh keluar, belum. Sebab bukan satu benda yang mudah kita nak dapatkan halal lagi kan. Kita nak dapatkan bukan mudah. Tapi itulah insya-Allah lah, doakan sama-sama. Awal pun mungkin kalau buat pun mungkin mungkin tahun baru ke nanti insya-Allah lah. So tajuk dia adalah vanilla chocolate ice cream. Vanilla chocolate ice cream. Memang best lah. Memang sedap lah. Sedap. Korang kan nak sedap je kan. Sedap dan berkhasiat tu kena ada. Semua JM punya produk-produk insya-Allah. InsyaAllah sedap, berkhasiat tu insyaAllah. Apa gunanya kalau kita buat produk hanya dapat khasiat yang sikit je. Mestilah kita buat produk dapat khasiat yang banyak. JM ni sangat cerewet. Kalau dikira lah melalui tarikh lahir kan, JM antara orang yang sangat-sangat cerewet lah sebenarnya. JM orangnya yang perfectionist. Maksudnya semua benda nak perfect, nak cantik, nak kemas. Kalau dulu sebelum JM amalkan mandi garam ni, kalau dulu JM jenis orang yang mudah sangat marah, nak perfect, nak bersih, nak kemas. Kat rumah kalau sinki tu ada lebihan kita basuh pinggan kan, ada sisa-sisa nasi ke apa kan. JM dah bising dah. Kena lap ni. Sinki pun nak kena lap. Nak perfect, nak cantik, nak bersih, nak kemas macam tu. Sebab dulu dulu ada surat khabar kan. Dulu macam setiap hari macam suami memang dia langgan surat khabar yang hantar kat rumah kan setiap pagi kan. Kau tahulah kan, bila lelaki ni kan lepas baca surat khabar kan, biasalah kan sepah-sepah tu dia ada dengar pun kan. Bila lepas baca surat khabar ni kan, dia baik letak je sepah-sepah kan. Jadi JM ni orang yang perfectionist tau, yang semua nak kemas, nak ni. Jadi bila kita nak kemas, penat diri kita tau. Kita stres, diri kita stres tau. Sebab kita nak sangat nak benda tu nak perfect, nak kemas, tapi tak ada orang yang tolong buat. Tak nak kita yang kena buat. Kau rasa stres tau. Stres tau. Lepas tu semua benda nak tu. Tapi bila lepas JM amalkan mandian garam ni, JM lebih fleksibel lah. Yelah of course lah. Of course lah kan, Nabi pun tak suka kan yang kotor-kotor kan. Of course lah, JM memang tak suka yang kotor-kotor. JM suka yang kemas-kemas, yang cantik-cantik kan. Kemas, cantik. Kau tengoklah kan, JM kan macam tu kan. JM kemas, cantik. Tempat pun macam tu juga, kemas, cantik. Tapi JM sangat-sangat fleksibel lah. Kalau rasa kita penat sangat, tak payahlah kita nak perfect sangat, nak kemas sangat, nak bersih sangat, nak licin sangat sampai tak ada habuk kan. Tapi kalau kita rasa kita macam boleh, kita masa tu kita tak penat apa semua, nak buat silakan. Macam tu lah. Sekarang JM dah mula boleh fleksibelkan diri lah. Kalau tak dulu memang sangat-sangat cerewet. So bila JM buat produk sendiri, macam tu jugalah cerewetnya. Macam tu jugalah cerewetnya. Bukannya senang-senang je kalau tak dapat feeling ni. Tapi kalau dapat benda tu, dapat feeling, tak boleh tidur malam. Lepas tu macam waktu duha dapat idea-idea, itu memang best. Waktu duha dapat idea nak keluarkan apa tu kan.
Perfectionist. Dapat idea nak keluarkan produk-produk baru kan. Itu sangat-sangat bagus. Itu sign yang bagus lah. Itu sign yang bagus untuk kita mulakan produk. Sebab tu bila kita dapat idea ni dia datang sekali je. Sebab tu bila kita dapat, kita kena tulis. JM kalau dapat satu-satu idea, mungkin biasanya lepas duha apa semua, JM akan tulis je dekat handphone ke mana. Dekat handphone ke tulis lah. Sebab nanti lupa. Memang akan lupa. Sebab idea tu datang hanya sekali je. Dia takkan datang berkali-kali, tak ada. Terus letak dekat handphone. Macam ice cream chocolate, ice cream vanilla chocolate. Vanilla chocolate ice cream. Tu. Tak tahulah nak cakap mesti sedap Sedap bila bancur tu berbuih-buih. Bila minum tu kan, terlekatlah buih-buih tu dekat sini jadi misai. Sedapnya kan. Itulah macam tu lah. Itulah feelingnya tu. Nampak tak? Belum jadi tapi dah feeling. Itu JM lah. So macam tu. So jadi bagus tau. Nak buat sesuatu ni bukan mudah bukan mudah, tapi boleh. Bukan mudah. Nak berjaya juga bukan mudah, tapi boleh capai. Tapi bila boleh capai, jika kita konsisten, jika kita istiqomah melakukan. Tapi nak berjaya, buatnya sekejap aja. Hangatnya tai ayam, hangat-hangat tai ayam, tai itik, tai angsa semua tu memang taklah kan. Okay, vanilla chocolate ice cream. Yes, Kak Mazrah, vanilla chocolate ice cream. Kalau untuk kopi Aura Rezeki ni, dalam masa berapa bulan hari tu JM keluarkan lebih kurang dalam 40,000 juga macam tu. Okay. So banyak. Memang dah berpuluh ribu kotak dah. Dia berpuluh ribu kotak. Korang bayangkan satu lider order 1,200. 1,200 kotak satu lider kan. Itu sekejap je sebab benda ni benda harian, benda minum. Korang minum sehari 4 sachet. Sehari 4 sachet korang ada yang minum sehari 4 sachet. Siapa tu? Baik munculkan diri. Siapa yang sehari minum 4 sachet kopi? Kan? Macam JM minum pagi. Biasanya pagi kalau JM dah minum kopi, JM tak ada sarapan lain dah. Minum kopi je. Nanti sampai pukul 10. Kadang-kadang tu pukul 10 JM ada, pukul 11 JM ada live kan. Biasanya JM ada live. Okay, JM minum kopi juga lagi. Macam tu. Lepas tu tengah hari tu taklah. Kalau petang pun jarang. JM jarang ambil. Tapi kalau kat office ni memang kopi je lah. Minum kopi. Kalau nanti malam, kalau ada kelas malam kan. Kalau ada kelas malam, mesti anak akan buatkan lah. Akan buatkan lah. Itulah betul lah. Sekurang-kurangnya 4 jugalah jangan nak kata sekurang-kurangnya 4 sachet juga. Tapi tak kisah tau you all. Sebab kopi Aura Rezeki ni dia menggunakan gula nano tau. Gula nano tu adalah gula tebu hitam, yang mana yang gula natural tau, yang belum diproses lagi. Maksudnya dia natural, yang mana kandungan dalam satu sachet tu tak banyak pun. Tak banyak pun. Walaupun kalau kita tengok dalam ni satu ni, kandungan sugar dia, kandungan gula dia, dia dalam 100 gram, kandungan gula dia adalah 19.7 gram kandungan gulanya. Tapi untuk 100 gram, so jadi untuk satu sachet tu tak banyak pun kandungan gulanya. So tak ada masalah. Even doktor sendiri, doktor JM yang yang buat kopi ni, partner JM tu, kilang JM tu adalah doktor. So dia pun tahulah fat ni semua, dia pemakanan apa semua kan. So tak ada masalah. Tapi kalau anda ambil sehari 10 sachet, mungkinlah kan. Jadi gula yang sikit pun dah banyak.
Pantang pantang kan, pantang bancu. So itulah kan. Jadi untuk pengetahuan you all kan, kita ada kelas produk tau. Kita akan bersama dengan Umi Ros. Kita akan bersama dengan Umi Ros dan juga Mas Rina. Untuk kelas produk hari Selasa nanti 24 hari bulan. Okey, kita akan membincangkan tajuk pasal aura. Bincang tajuk pasal aura. Apa itu cakra? Apa itu pusat tenaga? Jom nak tunjuk sikit lah apa itu pusat tenaga. Okay, jom nak tunjuk apa itu pusat tenaga. Yang tak tahu nanti, tapi itulah nanti Umi Ros akan bersama-sama dengan anda untuk dia kupaskan tentang pusat tenaga pusat tenaga, right. Okey. Pusat tenaga tu macam inilah. Okey, inilah pusat tenaga yang ada dekat diri dalam pusat tenaga manusia. Dia ada base chakra tu warna merah, warna orange tu dia ada dekat peranakan kita, dekat perut kita warna kuning, warna hijau dekat hati, warna biru dekat throat chakra, lepas tu warna indigo dekat dekat mata, violet dekat kita punya kepala kan, kat sini. So benda-benda ni lah nanti apa kaitannya. Ini adalah pusat tenaga manusia. Ini umpama bateri tau. Umpama bateri dalam badan kita. Jadi bila bateri ni lemah, tu yang akan berlakunya kelemahan diri, berlakunya macam tak sihat, berlakunya macam kurang bersemangat, tak ada idea, semua-semua tu. So macam tu lah. Okay. So jadi inilah, jadi kena charge. So bagaimana nak charge tu? Melalui mandian garam lah. So jadi kita akan kupaskan nanti hari Selasa nanti tentang inilah, tentang cakra ni, tentang pusat tenaga, tentang pusat tenaga. Okey, so Umi Ros akan cerita tentang pusat tenaga dan apa kaitannya dengan mandian garam. Okey, Mas Rina pula dia juga akan ceritakan tentang apa tau? Tentang bagaimana dia buat closing. Sebab seperti yang JM tahu, Mas Rina ni ejen dia ataupun stokis-stokis dia suka bawa Mas Rina ni. Jadi kita nak tahu bagaimana cara dia untuk dia close dia buat closing tu macam mana. Dia nak buat closing tu untuk Mas Rina ni dia, sebab seperti yang you all tahu, Mas Rina ni adalah ibu tunggal tau. Ibu tunggal masa tu dia kematian suami, dia tak ada semangat diri, hilang apa semua kan. Okey, melalui terapinya garam itulah dia bangkit. Jadi pastinya ada benda yang menarik hari tu yang dia nak kongsikan. So satu lagi yang CM nak kongsikan kepada anda semua, aku duduk cari-cari apa ni, almari ajaib ni. Almari ajaib ni semua simpan khazanah-khazanah lama. Okey, untuk pengetahuan you all, JM suka menulis tau. JM suka menulis, dan untuk pengetahuan you all, JM start menulis. JM start menulis adalah pada tahun 2012. JM start menulis, kalau tengok JM start menulis tahun 2012 JM dah start menulis. Apa yang JM tulis? JM tulislah. JM tulislah. JM tulislah apa-apa yang best ke, yang tak best ke, JM tulislah. Jadi ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku. Okey. 1 juta. Wah, dapat 1 juta tu. 1 juta tu dia tulis.
macam-macam kan. So JM start nulis daripada tahun 2012 lagi JM start menulis. Tulislah apa pun, tulislah kegembiraan, tulislah juga apa ni, kegembiraan ke, kekecewaan ke, tak apalah, tulislah kan. Sebab sebenarnya bila kita menulis tu sebenarnya kita bermonolog dengan diri kita sendiri. Dan sebenarnya bila kita menulis, ya Allah, ya Tuhan, apa semua kan, sebenarnya kita menulis doa juga tahu tu Jadi kadang-kadang kita nak doa menadah tangan tu kadang-kadang susah nak dapat feeling kan, susah nak dapat feeling. Tapi bila kita menulis dan ialah dalam masa yang sama kita berdoa kan, menulis doa kan. So insya-Allah tahu kita dapat feeling. Insya-Allah kita dapat feeling. Dapat feeling tu insya-Allah. Okay, so okay, so itulah tapi yang apa tu, yang best tak best tulis koyak. Alah, tu biasalah umur kan, biasa sangat tu umur. Itulah. So jadi itulah kan sedikit tentang asal bagaimana JM mengusahakan garam, daripada semangat diri lah. Daripada hilang semangat diri, hilang keyakinan diri, daripada situlah JM mula untuk mandi garam. So anda boleh tanyalah siapa-siapa yang dah lepas mandi garam, apa perasaan mereka. Mereka akan rasa macam lega sangat. Walaupun bukannya mandi garam ni masalah tu hilang, tak ada masalah, bukan. Korang jangan salah sangka. Mandi garam ni masalah tu ada, tapi kita rasa macam cool aja, kita rasa macam relax je untuk nak menghadapi masalah tu. Itu yang bagusnya. Masalah tu ada, masalah memang tak ada masalah tu ada, tapi yang bagusnya kita dapat merehatkan otak kita dan kita boleh berfikir bagaimana nak selesaikan masalah tu. Itu yang bagusnya. Bukan kata mandi garam ni terus masalah tak ada, lepas tu rezekinya banyak. Bukan, salah tu. Siapa cakap macam tu? So JM tak ajar pun macam tu. Mandi garam ni melalui khasiatnya, mandi garam ni kita dapat apa? Kita dapat kecerdasan kepada minda kita. Kita dapat garam ni sendiri dapat merehatkan kita melalui saintifik yang ada mineral-mineral yang ada pada garam tu, dia charge kepada tubuh badan kita. Itu yang kita dapat semangat tu, itu yang kita dapat macam kebangkitan semula. Itulah kan. Jadi asbabnya mandi garam ni. Jadi korang ni lah amal-amalkan je lah mandi garam. Okey lah dah 1 jam dah JM bercakap hari ini. So terima kasih kepada mereka yang sama-sama bersama dengan JM pada petang ni. Okey, sila sharekan video JM ni, semoga ianya dapat memberi manfaat kepada orang lain di luar sana. Okey, jaga diri semua. Duduk dekat rumah, jangan ke mana-mana. Kalau ada benda penting baru je keluar. Dan hari ni kita dan hari ni kita kena usah putus berdoa. Berdoalah kat mana sahaja. Berdoa bukan hanya dekat tikar sembahyang sahaja, berdoa kat mana-mana pun sahaja kita boleh berdoa. Okey, jumpa lagi. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Bye.